Sekejap. Okey. So, ni vektor ni kita sama minggu lepas punya. Jadi cikgu tak buat semua tau. Cikgu pilih-pilih lah soalan-soalan yang cikgu rasa sesuai. Okey, tengok soalan pertama ni muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7. Okey, vektor ni yang pertama. Dapat soalan, kita kena masukkan information dalam gambar rajah tu. Kita masuk kat situ. Contoh kat sini dia beritahu bahawa rajah menunjukkan sebuah EFG, okey, dengan keadaan EH. Ikut anak panah dia. EH ni. H tolak 2 X. Letak kat tepi je supaya nampak. HG adalah KY. Ni simple je ni. Okey, biasanya dia akan guna X dengan Y lah. Okey, lepas tu dah ada lagi FG. FG adalah KX. Dah selesai. Okey, kita tengok apa persoalan dia nak sekarang ni. A, dia nak express, ungkapkan EF. EF ni, dia nak EF tau. EF tak ada, kena cari sendirilah. Dalam H, K dan juga X dan Y. So, cuba cadangkan sikit. EF ni macam mana nak lalu daripada EF ni? Jalan apakah yang sesuai nak lalu? E kepada F. Okey, yang pertama, Zul kata nak bagi EF ni, E kepada F, dia akan bagi EH, HG, GF kan? Jadi kita akan buat EH tambah dengan HG tambah dengan GF. Tulis nak panah sikit. Ni menunjukkan bahawa nak panah ni haluan dia. Sampai situ. Okey, ni kita buang sekabut kan. Okey, next step apa Zul? Masukkan nilai dia. Okey, EH dah ada nilainya kan? Letak je lah sebagai H2X. Letak sebelahnya. HG, KY, GH. Ni negatif tau sebab arah terbalik ni. GH negatif sebab arah terbalik. Dia adalah negatif KX. Itu je. Faham tak sekarang? Sebab dia terbalik ya. Okey, masuk kat sana. Dah. Cuba korang selesaikan. Okey, cara yang pertama nak selesaikan dia, korang boleh kembangkanlah dia ni. Kembangkan dia je. Jadi HX. Kenapa kembangkan? Sebab nak jumpakan dengan X yang lain. 2X tambah dengan tolak dulu lah. Kita satukan X dulu. KX tambah KY. Faham tak sekarang? Okey, sampai sini. Besarkan sikit dah, senang nak buat lah. Okey, sampai sini guys. Nak tanya apa-apa tak? Okey, boleh. Perhatian okey, perhatian Okey, oleh itu kita perlukan X dan Y. Dua je. Kat sini kena nampak ada X, ada X, ada X, ada Y. Kalau boleh X ketiga-tiga ni kita nak jadikan dia satu sahaja. Macam mana cara dia? Kita factorizekan dia. Okey, kita letak X kat luar. Kita masukkan H, masukkan 2, masukkan K. Dapatlah macam ni. Dia mesti kena ada satu aja X dan satu aja Y. Faham tak? Jadi sampai sinilah. So, jawapan kita sampai sini saja vektor kita. Inilah vektor EF kita. Dah boleh salin. Okey. Okey, Fadilah okey Fadilah. Boleh faham tak Fadilah? Zulaika okey? Cuba cek sekejap ada siapa yang tak boleh masuk lagi tak? Boleh? Okey, alright. Okey, jadi yang A dah dapat, yang B juga tak nak buat lagi. Cikgu nak kukuhkan soalan-soalan lain dulu. Okey. Kita nak yang nombor 2 Kita nak faham konsep dia. Cepat dah, siap dah tadi. Belum selesai, dah siap sana. Dah selesai dah, okey. Okey, tengok nombor 2 nak faham konsep dia. Okey, dekat sini ni maksudnya apa ni? Alif, ni Imran. Kalau macam ni maksudnya apa? Magnitude.
Magnitude. Magnitude tu maksud jarak je. Okey, maksudnya dari sini kita ada P, kita ada Q kan? Kita ada P dan Q. Maksudnya kalau kita buat segitiga, okey. Jadi kemungkinan ini P, kemungkinan ini Q. Contohlah. Kan? Jadi macam nak cari magnitude ni? Kita kena buat P kuasa 2 tambah dengan Q kuasa 2 punca kuasa. Faham tak? Tu ideanya, tu idea macam tu, ideanya. Okey, oleh kerana P ni kita gantikan nanti. Jadi setiap ni pun kita kena gantikan lah. Dan kuasakan 2. Okey, tu ideanya lah. Okey. So, soalan kat sini dia bagi ni tau. Dia bagi. Dia dah bagi dah sama dengan 170. Jadi panjang yang segitiga tadi sama dengan 170. Okey. Jadi mula-mula apa yang perlu kita buat adalah kita gantikan P dengan Q dulu. So P apa yang ikut? 3I tolak dengan 4J. Okey, I dengan J tu dia punya arah dia lah. Okey, lepas tu tolak dengan Q. Q berapa? KI tolak dengan 5J. Modula dan samakan dia dengan 170. Okey, sampai sini. Nak tanya apa-apa tak? Sampai sini korang nak tanya apa-apa tak? So far so good. Ni korang kembanglah nanti. Ni korang kembangkan lah. Okay, cuba teruskan. Jadi kat sini dapat modula 3/3 9I tolak 12J tolak KI tolak dengan tolak tambah tau 5J. Tak ada pakai ni. Macam tu. Ada tanya je dalam chat. Okey je. Okey. So sampai di sini cikgu ulang lagi. Ni sebagai contoh ya. Katakanlah yang ini adalah kat bawah ni. 9I 12J. Ini kat sini katalah KI tambah 5J. Contohlah ya. Jadi nak cari ni macam mana? Kita kena punca kuasa. Betul tak? Punca kuasakan dia. Tapi sebelum tu ada tak yang boleh kita settlekan dulu? Kita settlekan dulu mana ada? Ada tak? I dengan I dengan I tak boleh buat apalah. K dengan K. Okey. I dengan I kita dekatkan dulu. Tolak dengan KI. I kita settlekan. 12J dengan 5J. Cuba selesaikan. Dapat apa sekarang? Jadi 9I dengan KI tak boleh buat apa kan? Jadi ini kita jadikan factorize. Jadikan factorize dia. Okey. Dekat sini kita boleh settlekan 12 dengan 5 apa? 7. Kan? 7J betul tak? Ni baru betul sikit. Okey, betul Imran? Jadi kalau ikutkan yang ini, kemungkinan dekat sini. Okey, manakala yang ini, kemungkinan kat sini. Tak kisahlah mana-mana, cikgu tunjuk je. Okey, jadi nak cari kat sini kan? Ideanya mesti 9 tolak K kuasa 2. Okey, I ni dah boleh buang dah. Bila kita nak buat, I tu dengan I boleh buang dah. Okey? Tambah dengan 7 kuasa 2. Untuk cari mana itu situ. Tahu kan? Teorem Pythagoras? Okey, oleh itu padam sikit supaya tak serabut. Jadi kita tulis kat bawah lah ya. Jadi kat sini terus kita boleh buat 9K kuasa 2 tambah negatif 7 kuasa 2. Dan kita kena puncakan dia. Okey, sama dengan 170. Yang itu pun memang dah punca dah pun. Okey, settle. Sampai sini. Dan ini korang boleh selesaikan punca tu. Aku nak beritahu tu je lah. Ini korang selesaikan sendiri. 7/7 41 je. 49.
Macam itulah dan seterusnya. Sehinggalah korang dapat K. Okey. Ini korang kembangkanlah ni. Tahu nak kembangkan kan? Kembangkan. Maksudnya K ada 2 kali. Korang kembangkan macam biasa. Sebab tak muat, jadi cikgu congak lah ya. Cikgu congak lah itu. Cikgu terus congak. Dia akan jadi 81 tolak dengan 18K tambah dengan K kuasa 2 tambah dengan 49 equal to 170. Okey, dah sampai situ. Okey, kalau ikut kat sini lah korang dapat ni. Cikgu dah congakkan dah. Okey, lepas tu cuba korang pindahkan 170 tu ke sebelah. Supaya sebelah kanan jadi kosong aja. Berapa dapat? Berapa dapat Imran? K kuasa 2? Imran? Tolak 18K. Lagi? Tolak 40. Okey, korang akan dapat macam ni lah. Ya. Lepas tu gunalah equations. Guna equation. Guna calculator lah. Guna calculator. Guna calculator Jadi kiralah K sama dengan apa. Guna calculator. Satu lagi K sama dengan apa. Ada 2. Guna calculator. Guna equation tu lah. Tekan equation dapat berapa. Okey, apa Imran nampak Imran? 1 negatif 2, satu lagi 20. Tahu nak guna kalkulator? Kan ada yang tak tahu? Boleh kan? Afrina okey Afrina? Dapat tak? Boleh? Dapat tak? Boleh. Zulaika okey mana tahu kan terlupa ke. Okey, itu je nak cerita. Tak nak lebih-lebih, nak ambil dia punya konsep dia je. Okey? Okey, kita nak masuk yang ketiga pula. Okey, ketiga pun juga nak banyak-banyak, kita nak buat konsep dia je ya. Okey, kat sini apa-apa dapat soalan macam ni, kita kena masukkan dia punya maklumat dia. Contohnya kat sini dia kata AO sama dengan 3, sama dengan A. Okey, dia letak dah. Cantik lah tu. OC sama dengan C, dia letak dah. Sini dia melibatkan nisbah. AB nisbah dengan BC sama dengan 1 nisbah 3 ataupun letak kat sini. Okey. Bila nisbahkan korang kena jadikan dia dalam bentuk sama dengan. Tapi tak apalah, nisbah pun boleh juga. Okey, maksudnya AB ni adalah 1, BC ni adalah 3. 3 dengan 1 tu bukan nilai dia. 3 dengan 1 tu nisbah dia. Okey, dengan ni nisbah macam ni nak cari nilai dia. Jadi kalau korang tengok ni 3 dengan 1 ni jumlahnya akan jadi 4. Jumlah 4 tau. Okey, jadi kat sini menunjukkan bahawa kalau korang nak buat 1, pastikan buat 1/4. 3/4. Dia mesti 3 daripada keseluruhan ni 4. Faham tak? Jadi daripada sini korang dah carilah ni. Nanti kita cari nanti macam mana nak cari. Kita masuk kat situ dulu. Okey. Okey, kita cari yang AC dahulu. Okey, cuba cadangkan AC ni. Kat mana kita nak cari? A kepada C. AO/OC. Okey, bagus. So, kita pilih AO tambah dengan OC. Buat nak panas sikit. Okey. AO/OC. Okey, AO kita berapa? A kan? Tapi anak panahnya terbalik. Jadi negatif A. Okey, AC dah cantik dah C saja. Tada! Ini dah jawapannya. Tak payah pening kepala. Okey, boleh. Okey, setengah buku dia tak nak negatif depan. Jadi dia tak C kat depan, A kat belakang. Sebab dia tak nak ada negatif depannya. Ada juga macam tu. Tak kisahlah mana-mana okey je. Jadi korang faham. Okey, next. Cadangkan O kepada B.
O kepada B. Kita ada OA, AB pun boleh, ataupun OC, CB pun boleh. Mana-mana yang korang rasa sesuai, okey je. Okey. Cikgu akan ambil AO, OA tambah kepada AB. Okey, tambah kepada AB. Okey, boleh. Okey, kenapa cikgu pilih AB? Kenapa cikgu tak pilih CB? Sebab apa Zul rasa Zul? Sebenarnya boleh je, tapi sebab apa cikgu pilih tu senang? Sebab kita dah ada nilai AC dah ada guys ni, AC ni. AC kita dah ada ni, anak panah dah ada dah. Jadi anak panah dah ada ke sana. AC ni sebenarnya adalah A tambah C. Ni nilai dah ada. Kalau kita ambil CB, anak panah bertentangan, susah. Kena terbalikkan simbol dia, faham tak? Boleh tak? Boleh. Jadi simbolnya je lah, kena terbalikkan. Jadi clue dia macam tu. Kita ambil yang jawapan yang sebelumnya. Sini A. Okey, betul tu. Jadi sekarang ni apa nak buat adalah kita masuk nilai satu ya. Okey, AO berapa? AO adalah A saja. AB. AB ni sebenarnya adalah 1/4 daripada AC. Faham tak? AB tu sebenarnya 1/4 daripada keseluruhan AC ni. Okey, soalan sampai sini guys. Sampai sini okey tak? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? AB ni adalah 1/4 daripada AC. Okey, Fatin okey Fatin? Fatin nak komen apa-apa? Boleh? Okey, daripada sini teruslah kita masukkan maklumat dia. Jadi 1/4 AC kita dah ada tahu ni, AC kita, jawapan kita dah ada ni. Masuk je kat sini. Itulah sahaja nak bagi tahu. Jadi korang kembangkanlah. Aku besarkan sikit ya. Korang kembangkan dia. Ini jadi negatif 1/4 A tambah 1/4 C. Ni kalau tak ada apa-apa depannya 1 tau. 1 lah kan. Jadi 1 tolak 1/4. Berapa Zul dapat Zul? 3/4 A. Tambah dengan 1/4 C. Tada, sampai sini sahaja. Soalan. Boleh pemudahkan lagi di sini. Boleh, kalau boleh pemudahkan lagi. 3A tambah C per 4. 3A tambah C per 4. Boleh? Boleh. Mimi okey Mimi? Boleh menerima dengan bagus? Cikgu move ya? Tak ada masalah kan? Mimi okey je? Adam okey Adam? Adam okey? Adam tak ada lah ni. Okey. Alright, kalau dah okey, cikgu nak teruskan yang berikutnya. Okey. Ini namanya adalah vektor dalam carta ya. Okey, dia bagi semua-semua ni kan macam pening nampak kan? Ni ada simbol ni, apa benda ni? Okey. Kalau simbol ni simbol ni namanya adalah unit vector. Nanti kita buat ni. Sekarang explain tak nampak, dia kena buat contoh baru nampak. Ini nama apa? Ini adalah magnitude. Bentuk macam ni magnitude, nampak tak? Magnitude. Tapi kalau ada simbol macam ni, ada anak panah tu, namanya adalah vector unit. Bezanya, kita tunjuk ni. Kita tengok dulu baru nampak macam mana bezanya dua tu. Okey, kita buat nombor 1 ya. Ini dalam bentuk graf dia bagi. Graf biasanya akan bagi dalam bentuk I dan J. Kalau ayat biasa dia bagi bentuk X dan Y. Okey, contoh kat sini. Dia nak apa sebenarnya? Tak baca lagi soalannya. Oh, ada kat sini lah. Okey, kita ambil ni lah, senang sikit. So, dia nak ungkapkan step berikut dalam bentuk
xi dengan yj. Okey, kita buat yang A dululah. Okey, daripada sini tau sampai ke sini. Cuba kita kira x dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi x ni sebenarnya dia tak tulis x, dia tulis sebagai i. I ni mewakili x untuk graf. Kalau graf dia pakai i. Okey, y 3 ke atas positif 3j. Y tu dia pakai j. Kalau ke kanan lah, kalau ke kiri dia negatif. Kenapa cikgu pilih kanan? Sebab anak panah ke atas. Jadi ke kanan, ke atas. Okey, kalau start ke bawah, cikgu kena mulakan sinilah, kiri. Okey, turun bawah ke kiri. Okey, boleh faham tak? Okey, macam tu. Alright, good. Okey, yang B pula. Okey, cuba fikirkan yang B. Macam mana B ni kita nak buat? Okey, macam mana nak jadikan macam ni? Okey, lepas kita dapat dah jawapan seperti ini, senang je. Kita terus ambil X dekat atas, Y dekat bawah. Dah jadi macam matrix. Matrix form 4, form 5? Matrix form 5. Okey, dalam bentuk index, dalam bentuk translation lah. Jadikan macam ni, tu senang je. Yang atas ni milik X, yang bawah ni milik Y. Dah, jadi macam ni je. 7 kan? Betul kan 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah. 7. Okey, jadi yang B tu bentuk macam ni lah. Okey. Okey. Okey, cuba korang buat nombor 2. A. Apa jawapannya? Positif ke negatif? Okey, X berapa? Dia kat atas kan? Jadi bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5i plus 7j. Okey, jadi B kita bracket 5, 7. Dalam bentuk translation. Ini bentuk translasi namanya. Okey, better sikit kan? Okey, kita buat lagi supaya mahir sikit. Okey, nombor 3. Okey, apakah A kita? A kita ke bawah ya? Negatif. Ni apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni negatif 7J tau sebab Y punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni adalah negatif 6I. Ni ke kanan. Ni positif, sorry. Ni positif ke kanan. Okey, jadi 6 lah. Jadi 6I tolak dengan 7J. Y ke bawah. X ke kanan positif X. Okey, boleh. Macam tu je. Jadi kita punya B 6, 7. Tada, dah siap macam tu. Okey, try buat yang 4 pula. So, berapa kat A kita? 9I. Tambah ke tolak? Tambah. 7 juga 7J. Okay, so kita punya B adalah 9, 7. Ini negatif, lupa lah ni alamat. Ini negatif guys, lupa lah. Yang sebelah tu negatif. Negatif 7, lupa nak letak negatif tadi. Okay, nombor 5. Okay, A dia apa? Negatif 7. Betul, negatif. Dua-dua negatif. Negatif 7. I tolak dengan 6J. Dia macam cacing sikit ni. Macam tu.
Jadi negatif 7, negatif 6. Itu je lah. Senang sangat. Okey dah. Move lagi ya. Okey, kat sini tengok tak soalan dia cari vektor unit. Macam tadi dia nak vektor unit. Apakah maksud vektor unit? Okey. Okey, kita mulakan dengan contoh pertama, besarkan sikit supaya nampak ni ha. Okey, kat sini sebenarnya kalau nak jadikan dalam bentuk translasi dia akan jadi negatif 1, 2, betul tak? Jadi bila bentuk translasi kita kena buanglah I dengan J je. Okey, boleh. Okey. Lepas tu mula-mula sebelum kita cari vektor unit. Vektor unit tu bentuk macam ni. Bentuk anak panah atas tu menunjukkan bahawa dia adalah vektor unit. Nak cari inilah. Sebelum tu kita kena cari magnitude dulu yang kita belajar minggu lepas. Magnitude dulu. Bila sebut magnitude dia macam ni tau. Buat segitiga. Magnitude tu kat sini ni. Yang kena pakai A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. Ni namanya magnitude. Arah dia. Jadi bila sebut magnitude saja mesti kena ada punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Punca betul lah. So yang pertama 1 kan. Jadi negatif 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Berapa dapat? 2, 2, 1 jadi betul 5 kan? 5 je. Dah. Okey, 5 nak punca kuasa 2 susah. Biar macam tu je. Kalau dia macam 25 ke jadi 5. Kalau 5 saja biarkan macam tu je. Okey, boleh. Okey, sampai kat sini. Cuba guna warna lain nampak sikit lah. Jadi unit vektor dia, buat simbol macam tu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi, dia ambil ini. Dekat atas. Letak dia sebagai atas. Ini dekat bawah. Itu sahaja. Itu sahaja guys. Dia ada banyak cara ni. Okey, korang boleh buat macam ni. Korang boleh ambil yang asal ni. Boleh ambil yang asal boleh juga. Maksudnya yang asal tu adalah negatif I tambah 2J bahagi dengan punca kuasa 5. Macam ni pun betul. Okey je, tak ada masalah. Okey tak? Sama tak Izzul? Jadi yang ini boleh, yang ini boleh. Okey, ada setengah buku dia akan buat macam ni. 1/5 dia buat bracket sebelah ni. Pun boleh juga. Ada setengah buku dia suka buat macam ni. Jadi mana-mana okey je. Okey, soalan. Dan soalan tanya apa tak? Okey. Zulaikha pun okey Kalau okey juga move. Soalan yang nombor 2. Okey, cuba buat. Cari dia punya vektor dahulu guys. Cari dia punya vektor pula, magnitude. 4 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2 punca kuasa. Apa dapat tu? 5 Ni 25 lah, itulah 5. Okey, dengan 5 ni terus kita cari unit vektor. Unit vektor ingat yang atas letak atas. Jawapan bawah tu letak bawah. 5 je lah. Tada. Macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Okey. Ataupun kita nak pakai yang 4 negatif 3. Macam ni pun boleh. Okey. Banyak kita jumpa ni sebab kadang-kadang kita beli buku latihan kan. Dia bagi skema lain-lain kan. Sebenarnya benda yang sama. Bentuk je beza. Okey, boleh. Soalan-soalan? Tak ada? Okey, kita buat nombor 5 last. Sebelum kita move yang lain. Nombor 3 dan 4 tak payah buat. Kita nak buat nombor 5 je. Okey, cuba tengok. Magnitude dulu, berapa dapat?
Pasal betul tak? Betul. Macam tu je. Itulah maksud unit vector. Nak kata popular tu tak lah. Paper tu biasa adalah satu dia bagi atau paper 1. Tadi dia terus bagi 2/13. Boleh? Boleh guna. Pakai yang tu je. Boleh. Pakai yang tu 2/13. Ya, takut cikgu lah pula, takut pening kan. Tadi kalau sekali sini. Okay, dah remove lagi? Okey. Soalan apa ni nak ni? Selesaikan tentang vektor untuk melaksanakan tugasan mudah. Okey. Jom kita pergi soalan yang berikutnya. Okey, ni soalan kita. Diberi ni E apa, F tu apa. Dan dia bagi dalam bentuk macam ni. Ni senang lah, ini kita ganti je. Kita ganti je. Ganti E, ganti F. Jadi 2, E kita apa E kita? I tambah 3J. Itu untuk E. F 3I tambah J. Dah settle lah ni, kembang lah. 2I tambah 6J tambah 3I tambah J. Dah settle. Okey, lepas tu cari I dengan I. 2 dengan 3 jadi 5I. 6 tambah 1, 7. Tada, dah siap. Sampai situ je dah cukup dah. Senang. Okey, kalau dah siap, cuba buat nombor 2. Ni juga tak nak buat banyak-banyak. Buat sikit-sikit je. Nombor 2 apa jawapan dia? Zul, beri jawapan tu dulu lah, senang. Imran? On the way Gimana siap dah? Ajunya. Berapa? 14I tambah J je? 14I tambah J. Okey. Siapa dapat lain komen? Itu jawapan dia. Okey, settle Cikgu nak masuk satu lagi tau. Satu lagi start topik. Banyak pula hari ni. Harap-harap korang tak pening lah. Cikgu nak kerja topik-topik lain ni sebab laju sikit. Okey, seterusnya. Okey, tak nak ni serabut kan. Kita buat soalan sebenar. Okey, soalan sebenar kita hampir sebenar, dia bagi dalam bentuk ayat macam ni. Kita tak suka ni ayat macam ni, betul tak? Menyampah tengok geramnya tengok soalan macam ni. Okey, kita 3 soalan je ni. 1, 2, 3. Nak habiskan ni jenuh juga ni. Okey, soalan pertama dia beritahu bahawa koordinat bagi F, G, H masing-masing ialah dia bagi ni. Okey. Koordinat dia bagi. Dibahari bahawa dengan keadaan O ialah asalan dan O ialah pemalar. Okey. Carikan alfa dan beta. Okey, kalau macam ni soalannya biasanya melibatkan persamaan. Jadi persamaan ni cikgu tak nak pening awak lagi, tak nak buat lagi. Ya? Tengok nombor 2 dulu. Kita buat yang kita pernah belajar yang mudah-mudah sikit. Okey, nombor 2 dia kata P vektor V dan W ialah vektor bukan sifar dan tidak selari. Ingat lagi tak? Dari dahulu kita belajar. Bukan sifar, tak selari. Kita besarkan sikit. Cuba korang tengok ni. Ada sama dengan kan? Tapi ini satu V, satu W. Maksudnya apa tu? Maksudnya dia adalah tak selari.
Maksudnya kalau selari dia kena macam ni. Tapi kalau tak selari dia macam ni lah. Jadi 2 ni dia tak selari. Jadi bila tak selari, dia sebenarnya kedua-dua ni disebabkan dia tak selari, dia akan jadi sifar guys. Ni akan jadi sifar. Ini akan jadi sifar sebab dia tak selari. Okey, jadi apa macam nak buat? Kita ambil ini P tolak 3 terus samakan dengan sifar. Yang ni 4Q tambah 5 tolak P juga samakan dengan sifar. Itu je. Lepas tu korang pindah-pindahkan lah. Korang pindah-pindahkan je. Contohnya P 3. Dapatlah. Okey, ni ingat tau ni dia punya ayat dia mesti macam ni. Bukan sifar dan tidak selari. Okey. Nama bukan sifar tapi ada sifar kan. Sifar tu sebenarnya sebab dia tak selari lah. Sebab tu sifar. Okey, lepas tu ni macam nak buat ni. P kita dah ada ni. P3 kan. 5 tolak 3 sama dengan 0. Q tambah 2 sama dengan 0. Negatif 2, 4Q. Q sama dengan negatif 2 divided by 4. So, negatif 1/2. Dapatlah jawapannya. Negatif 1/2. Okey. Muka surat 10. Muka surat 10. Kan? Betul kan? Muka surat 10. Dah salin dulu. Muka surat 10. Ya. Kenapa sama dengan kosong? Sama kosong. Sebab dia tak selari. Nampak tak ni? Kalau selari jadi 1. Kalau selari dia sama. Selari tak? Kalau selari kita samakan lah. Selari macam ni. Tunjuk contoh sikit. Bagus soalan awak. Katakanlah dia selari. Katakanlah dia selari. Kenapa cikgu cakap tak selari? Sebab belakang tak sama ni. Ni belakang tak sama ni. Nampak tak? Ni tak sama dengan ni. Tak selari. Kalau dia selari. Contohlah kalau dia selari. Contoh macam ni 2x ataupun juga buat satu ni. 2 tolak K X sama dengan 3 ataupun 5x. Ni awak nampak sama tak? Bila sama dia selari. Bila selari, korang boleh potong je. Jadi dia akan jadi, faham tak? Dapatlah nilai K sebab dia sama. Kalau tak selari kena dia kosong. Okey, satu. Ni contoh satu. Contoh kedua, kalau dia selari, contoh yang kedua juga bagi. Supaya korang nampak sikit. 2x tambah 7y. Contoh ya. Sama dengan, tiba-tiba kat sini ada bracket. Itulah K tolak 2 X. Lepas tu sebab sini tolak dengan Z Y. Contohlah. Jadi kalau dia buat macam ni, tengoklah ada X, ada X. Ada Y, ada Y. Maksudnya dia adalah selari. Faham tak? Jadi bila selari, kita matchkan dia. Maksudnya X dengan X. Maksudnya 2X samakan juga dengan X. Faham tak? Jadi kita boleh potonglah ni. Jadi dapatlah 2 sama dengan K tolak 2. Dan dapatlah sebagainya. Begitu juga Y dengan Y. Jadi 7Y equal to negatif ZY. So potong kan? Jadi 7 sama dengan negatif Z. So Z sama dengan negatif 7. Okay, kalau selari kena comparekan ikut dia punya huruf tu. Soalan macam ni sangat popular ni. Ni popular ni. Popular lah. Popular dalam bentuk ayat dia lah. Kan lebih popular lagi nanti bila ada lambda depan dia. Yang itu lagi dahsyat lah. Sebab bila sebut selari tak semestinya panjang. Kadang ada yang panjang kan. Yang panjang sikit kita letak lambda. Lambda tunjukkan dia tak sama panjang. Dia selari tapi tak sama panjang. Okay, clear Okey. Dah pening belum? Belum pening lagi kan? Last. Satu soalan lagi last. Lepas ni dah. Lepas ni dah. Kita habis pun. Minggu depan nak masuk soalan sebenar dah. Soalan ni last ya. Ni tajuk vektor, tajuk senang skor cikgu. Tajuk vektor senang skor. Dia senang skor, cuma soalan susah. Bukan soalan susah, soalan belik. Soalan belik tu sebab apa? Sebab dia ada lambda tu lah. Kita tak sure nak letak lambda kat mana.
Okey, ni minggu depan kita buat soalan sebenar. Cikgu rasa bagi cikgu senang skor, Imran. Sebab soalan ni best dia, topik ni dia ada paper 1 dan paper 2. Jadi belajar satu topik, kita cover 2 paper, untung. Ada setengah topik tu dia belajar paper 2 saja, kan? Jadi paper ni agak untung lah kalau belajar dua paper ada. Okey, kita baca soalan ni ni dia cerita pasal eksplosif, letupan. Besarkan sikit supaya nampak dia baca ni. Bahan letupan yang meletup kepada 4 bahagian E, F, G, H. Inilah letupan dia. Macamlah kita belajar radioaktif tu. Okey, setiap momentum dia mewakili suatu vektor. Okey, jadi arah tu mewakili vektor masing-masing. So, hasil tambah vektor-vektor momentum itu ialah sifar. Hasil tambah dia adalah sifar. Maksudnya apa? Maksudnya tambah semua ni sama dengan sifar. Adalah sebab dia bermula kosong kan? Kalau tambah balik ada sifar balik lah. Okey, cuba try buat yang tu dulu. Yang untuk A aja. Cuba tambahkan semua, samakan dengan sifar. Berapa dapat? Tak muat ni, sini sikit lah. Tambah 2I tambah dengan 4J tambah dengan 4I tambah dengan W tambah dengan negatif 3I tolak dengan J. Okey. Cari pasangan yang sama ya. Sama dengan kosong, ya. Dia nak W tau. Kat sini dia kata ungkapkan W. Dia nak tinggal W seorang-seorang. Okey, sebelum tu korang kena expand dulu, cari kawan-kawan dia. Negatif 2I dengan WI berapa? I saja berapa Zul? I. Berapa I dapat? Negatif I je. Okay, negatif I. J? 3. Tambah 3. Okay, W tak adalah. W satu lah, maksudnya dia nak cari kan? Okey. Okey, lepas tu W sama dengan I saja, negatif 3J. Itu je lah. Ni kalau soalan B, dia masuk section A. Kalau section B susah sikit. Section C lagi susah. Kan ada section A, B. I, ya. Macam J Itu I. Besarkan sikit, supaya nampak. Dah. Okey. Kita buat satu lagi soalan B. Okey, ini final lah. Lepas ni pun kalau ada pun juga buat revision sikit. Okey, vektor unit. Nampak tak vektor unit? Simbol dia macam simbol macam ni. Vektor unit dalam arah untuk W. Okey, maksudnya kita buat macam ni. Dia nak ni lah. So mesti ada dua ketul. Atas satu, bawah satu. Okey, itu ideanya. Okey. Kita tengok jawapan tadi. Sebelum cari vektor unit untuk B, kita kena cari dulu magnitude dulu. Translasi ya. Magnitude bagi W. Berapakah magnitude bagi W? 1 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Magnitude ingat, kita kena buat macam triangle Pythagoras tu. Berapa dapat? 3 9 tambah 1 10 lah. Kan? 10 sahaja. Ya. Jadi kita punya vektor unit kita adalah ambil yang atas tu, letak kat atas. Ni. Okey, yang bawah ni letak bawah. Tada, dah siap. Inilah vektor unit kita. Faham tak? Boleh tak? Senang tak? Ni bahagian A lah, bahagian A. Bahagian B nanti kita akan buatlah minggu depan. Okey, Mimin nak tanya apa tak Zulekha? Okey.
Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, dah habis kan? Paper juga kan? Okay. Kalau dah habis, cikgu buat random sikit. Sebab kita ada 10 minit lagi ni. Kejap je cikgu ambil beberapa contoh soalan. Contoh ni, cikgu ambil satu ya. Okay. Contoh satu je. Okay, mula-mula apa yang korang buat, korang kena isi dulu maklumat. Ni maklumat dia ni. EF. EF ada 6H. Okay, 6H. Korang contohlah mana-mana pun sementara. Minggu depan juga bagi lagi soalan ni. Lepas tu EH. Ni anak panah buat. Ni adalah 5K. Okay, lepas tu dia bagi nisbah tak? Dia bagi nisbah ni. FG. FG 2. Ni adalah 3. GH 3. Total berapa? 5. Total 5. Okey. Jadi kita buat 2 per 5. 3 per 5. Buat terus awal-awal. Nisbah dia. Okey, soalan pertama, cuba cari FH. Cadangkan FH. FH. Yang senang? Kan? Jadi FE tambah dengan EH. Macam tu. Buat nak panas sikit. Masuklah nilainya. EF tu adalah 6H. Tambah dengan 5K. Tada. Terbalik je. Sebab kat sini FE terbalik negatif. Betul Zul. Zul punya betul. Itulah contoh. Minggu depan kita buat lagi ni. Ni saja je cerita untuk hari ni kan. Minggu depan kita buat detail sikit. Okey, contohnya katakanlah EG. Mana E? EG. E kepada G. Okey. So, mana senang nak buat ni? Okey, cikgu tak nak kira cikgu nak bagi contoh je. Let's say lah, katalah kita ambil EF, FG. Contoh ya. Jadi EG ni cikgu akan buat EF tambah dengan FG. Contoh ya. Jadi EF ni dah ada tau. EF ni ada 6H. Ikut anak panah. FG, tahu ni, FG sebenarnya adalah 2 per 5 daripada FH. Daripada FH. Daripada ni lah. Okey tak? Faham tak sini? Gimana faham? Just kita masuk lah. Tak kira. Cikgu tunjuk nak beritahu je. Supaya minggu depan senang sikit nak bincang. Masuk nilai dia. Tambah 5K. And then kita kembangkan lah. Okay guys. So itu je lah kot. Cikgu nak buat revision sikit. Minggu depan kita akan lebih banyak lah soalan-soalan kita. Ya Ali. Ada soalan apa? Soalan 1B mana? Ni ke? Yang first muka surat 7. Ni. Ali nak jawapan dia. Dia nak jawapan juga ada tak? Muka surat 7. Ini kah? Depan ni. Ni dah. Kenapa tak ada? Aktiviti apa ni? Example 9. Example 9 ni. Okey, ni lah jawapannya. Okey. Yang ini B jawapannya. B dia bagi H sama dengan, ni untuk X. Untuk X dia kata H sama dengan 7/3. Ni cikgu tak nak ni Imran tanya ni. Untuk Y dia bagi H sama dengan 4. Itu jawapannya. Imran 4. Imran 4 okeylah. Yang lain tak okeylah. Yang lain tak payah buat. Ni untuk Imran je tanya dia buat. Okey guys, so yang lain tu tak apa. Jangan risau-risau. Jangan rusing-rusing yang tadi buat tu. Yang pasti soalan bentuk SP yang kita nak buat ya. So cikgu rasa sampai sini je. Okey, kita jumpa lagi minggu depan lah.